طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat, taufik, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama dapat menghadiri majlis ilmu pada pagi ini, iaitulah meneruskan perbahasan kita berkenaan dengan Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang maha indah, lagi mempunyai sifat ketinggian dan mempunyai kesempurnaan yang tertinggi. Baik, jadi kita akan meneruskan perbahasan berkenaan dengan nama Allah Al-Zahiru. Masih lagi kita berbaki lebih kurang ada 3 makna. Maknanya kita kelas yang terakhir kita sebelum ini, kita baru sampai pada makna yang keempat, yakni makna nama Allah Al-Zahiru, itulah makna yang keempat daripada total kesemuanya ada lebih kurang dalam 7 makna. Jadi maknanya kita ada berbaki 3 makna lagi, insyaAllah. Pada sesi kali ini kita akan cuba untuk selesaikan mana yang kita mampu sehingga ke-7 lah, makna yang ke-7. Baik, jadi makna yang kelima, Al-Zahiru. Jadi kita sebelum ni dah bincang tentang makna yang dari sudut istilah lah kan, dari istilah, dan bagi mereka yang baru menyertai ataupun mengikuti kelas ini, maka sangat-sangat disyurga untuk melihat semula playlist rakaman supaya apa yang tertinggal itu dapat kita kata dapat diikuti semula. Baik, jadi kita dah bincangkan lebih kurang 4 makna dan maksud nama Allah Al-Zahir. Baik, jadi kita teruskan pada membahaskan makna yang kelima, iaitulah makna bagi nama Allah Al-Zahiru. Baik, boleh tunjukkan slide. Baik, makna yang kelima, Al-Zahiru wa huwa alladhi bada binurihi ma'ahtijabihi bi'alimil ghaibi wa badat atharu zuhurihi limakhluqatihi fi alimi syahadah. Baik. Maknanya Al-Zahiru, makna yang kelima, dialah yang nyata, wa huwa alladhi bada, yang nyata, binurihi, dengan cahayanya, ma'ahtijabihi bi'alimil ghaibi, dengan cahayanya bersama hijab, yakni tertutupnya segala rahsia di alam ghaib, bi'alimil ghaibi. Apa maksudnya kita akan bincang nanti. Dialah yang nyata dengan cahayanya bersama hijab. Ma'ahtijabihi maknanya bersama hijab. Ini hijab di sini maknanya penutup. Disebut hijab, penutup. Yakni bersama hijab, yakni ihtijabihi, tertutupnya segala rahsia di alam ghaib, di alimil ghaibi. Wa badat atharu zuhurihi li makhluqatihi fi alimi syahadah. Dan tampak kesan-kesan penzahirannya terhadap makhluknya di alam yang nyata. Baik, ini penting bila kita baca takrifan. Ini takrifan ini antara yang disentuh oleh, yang dikemukakan oleh salah seorang pengarang ataupun penulis berkenaan dengan Asmaul Husna. Kalau tak salah
Syekh Dr. Mahmud Abdul Razak Ridwani, kalau tak salah. Dia datang kan dalam salah satu kitab beliau berkenaan dengan Asmaul Husna, yang mana beliau ada mausu'ah syarah Asmaul Husna. Baik. Di kitab beliau ni ada maknanya ada kritikan lah kalangan ulama kan. Kalangan ulama, tapi kita kena faham lah maksudnya, kata para ulama, kalau kita nak tak mau langsung orang kritik kita, maknanya tak payah buat apa lah. Maknanya setiap kitab tulisan, setiap sesuatu itu, setiap yang kita tulis dan sebagainya, pasti akan ada kritikan. Pasal kita makhluk, kita manusia, jadi akan adalah perkara yang mungkin dilihat perlu diperbetulkan dan sebagainya. Tapi ala kulli hal, yang ni ana sendiri lihat makna ini dia tak ada masalah. Baik, sekali lihat, kita baca macam ni macam bahasa macam bahasa yang kita kata yang selalu digunakan oleh ahli sufi, ahli sufi. Tetapi tak ada masalah. Sebenarnya itu ana beritahu tadi, kita nak kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan bada binurihi ma'ahtijabihi bi'alimil ghaib wa badat atharu zuhurihi li makhluqatihi fi alimi syahadah. Baik. Dia tak kalau kita lihat balik makna yang kelima ni, jadi tidak maknanya tidak jadi masalah sebab kita kata antara yang maknanya yang nukilkan balik, kita kata apa, yang nukilkan balik makna perkataan atau makna nama Allah Al-Zahir ini ialah Syekh Mahir Muqaddam, kalau tak salah Mahir Muqaddam, yang mana dalam kitab beliau yang beliau karang kitab Asma'ullah Al-Husna, jalaluha wa lataifu iqtiraniha wa thamaratuha fi daw'il kitab was sunnah, yang mana kitab ini telah ditakdim, telah diberikan kata-kata aluan oleh antaranya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddith Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah, kemudian Syekh Uthman bin Muhammad Al-Khamis, dan juga beberapa orang ulama lagi. Kemudian telah berikan rekomendasi kitab tersebut oleh Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Yang mana kita kata secara umumnya tak ada masalah lah. Makna sebab itu ana katakan tadi, makna yang kelima ni kita maknanya kalau kita tengok yang sebut makna ini ada antaranya adalah Syekh Dr. Ridwani. Syekh Dr. Ridwani, maknanya Mahmud Dr. Mahmud Abdul Razak Ridwani, wafaqahullah, yang mana memanglah ada perkara yang mungkin perbahasan kita tak sebut sinilah, perbahasan perincian-perincian yang berkenaan dengan kritikan terhadap kitab beliau tu, kita tak mau bincang dekat sinilah. Kita nak fokus pada makna. Baik, apa makna wa huwa alladhi bada binurihi ma'ahtijabihi bi'alimil ghaib? Dialah yang nyata dengan cahayanya bersama hijab tertutupnya segala rahsia di alam ghaib. Ini kalau kita faham base pada apa yang kita dah sebut, asas-asas nama-nama Allah Al-Husna ini,
kaedah-kaedah dan sebagainya, dia tak jadi masalah. Baik, pertama kita kena tengok apa makna dialah yang nyata dengan cahayanya. Apa maksud cahayanya? Apa maksud cahayanya? Yang ni kita kena balik pada Al-Quran. So Allah Ta'ala sebutkan Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Yang mana Allah apa? Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur. Kan? Maknanya Allah yang menerangi dengan cahayanya, menerangi langit dan bumi. Menerangi langit dan bumi. Allah yang menerangi langit dan bumi. Sebab itu dalam tafsir para ulama tafsir, antaranya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau ketika mentafsirkan ayat ini kata, dia bawakan riwayat daripada Ibn Abbas, kata hadi ahli samawati wal ard fahum binurihi ila al-haqqi yahtadun wa bihudahu minadh dhalalati yanjud. Jadi Allah nurus samawati wal ard, maknanya sebagaimana kata Ibn Abbas, hadi ahli samawati wal ard. Allah yang memberi petunjuk, yakni menerangi, memberi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi, ahli samawati wal ard. Fahum binurihi ilal haqqi yahtadun. Mereka penduduk langit dan bumi itu dengan cahayanya, mereka diberikan petunjuk dengan cahayanya kepada kebenaran. Yahtaduna wa bihudahu minadh dhalalati yanjud. Dan dengan petunjuknya juga mereka diselamatkan daripada kesesatan. Maknanya Ibn Abbas ditafsirkan cahaya dekat situ dengan memberikan apa? Petunjuk. Hadi ahli samawati wal ard. Ad-Dhahhak pula mengatakan munawwirus samawati wal ard. Munawwirus samawati wal ard. Allah yang memberikan cahaya. Yakni melimpahkan cahaya, memberikan cahaya kepada penduduk langit dan bumi, ataupun kepada langit dan bumi. Maknanya Allah Ta'ala yang menerangi. Apa yang masalah dekat sini bila kita bertemu dengan perkataan nurihi, ataupun kita kata apa yang menjadi syubhat ataupun yang boleh menyebabkan kita salah faham bila kita mentafsirkan makna nur itu dengan tafsiran yang digunakan oleh golongan falasifah. Ataupun kita katakan kalau kita faham cahaya itu dengan pemahaman yang tidak difahami oleh ulama-ulama mu'tabar di kalangan mufassirin, di kalangan salafus salih, maka itulah yang menyebabkan berlakunya kekeliruan ataupun berlakunya penyelewengan. Bila boleh jadi seleweng ni bila dia faham dengan konsep-konsep yang dibina atas, kita katakan yang dibina di atas konsep yang berbeza dengan apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Antaranya kalau kita faham macam mana falasifah faham. Falasifah ni ahli kalangan ahli falsafah. Contohnya falasifah mereka faham nur itu adalah limpahan Tuhan. Limpahan Tuhan maknanya sebahagian daripada Tuhan. Ini yang disebut sebagai emanasi. Emanasi. Kan? Emanasi. Baik. Yang ni tak betul lah. Apa maksud emanasi ni? Maknanya falasifah mereka telah mengkiaskan Tuhan itu dengan cahaya yang difahami ataupun yang mereka nampak.
Ataupun yang kita katakan mereka kiaskan Tuhan dengan makhluk lah. Sebab cahaya tu makhluk. Kan? Cahaya tu makhluk, ciptaan Allah. Jadi mereka kiaskan Tuhan dengan cahaya. So, cahaya kat sini kita kena faham dalam dia ada perbezaan, maknanya dalam istilah falasifah ni dia adalah dia punya takrif dia sendiri kan. Tapi kat sini ala kulli hal mereka faham zat Tuhan itu melimpah. Sebab itu mereka menafikan sifat. Kan, kita ahli sunnah kita kata Allah ada zat dan ada sifat. Kan? Kita ahli sunnah kita kata Allah dia ada zat, dia ada sifat. Baik. Zat Allah dengan sifat, sifat dengan zat. So sifat ni apa yang kita kata yang Allah Ta'ala sifatkan dirinya di dalam Al-Quran, dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW di dalam sunnah. Sifat-sifat Allah ni banyak. Dan sifat itulah yang menjelaskan tentang hakikat zat. Maknanya zat Allah Ta'ala, kita tak tahu zat Allah. Kita tahu apa yang Allah sifatkan tentang zat dia. Sebab tu ada apa kita kata pembahagian sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Kan? Sifat zatiyah, sifat yang apa yang apa dia kita kata yang tidak terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya memang sifat zat, sifat zatiyah. Contohnya ilmu Allah. Kan? Kemudian qudratullah, sifat zat. Ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah contohnya Allah Subhanahu Wa Taala apa dia berkata-kata, Allah Subhanahu Wa Taala apa kita kata apa mencipta, memberi rezeki. Kan? Sifat zatiyah tu contoh ilmu, qudrah. Kan? Itu pembahagian dia. Tapi falasifah mereka faham sifat itu, kalau isbatkan sifat, maknanya dia akan berlaku bagi mereka. Kalau Allah ni banyak sifat, maknanya dia berlaku apa yang dipanggil sebagai ta'adud al-qudama. Maknanya akan berlaku banyaknya zat. Maknanya mereka kata kalau kita kata Tuhan, falasifah kata kalau kita kata Tuhan itu ada sifat yang banyak, maknanya zat pun banyak. Tak betul lah. Mereka tak betul lah kat situ. So falasifah dia kata kalau kita kata Allah ada sifat, maknanya Allah ada zat banyak. Maknanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebab itulah orang Greek, Yunani, cuba tengok Tuhan-Tuhan mereka, dewa-dewa mereka banyak kan. So mereka pisahkan antara Tuhan dewa kebijaksanaan kan. Kemudian dewa yang pemusnah, yang berperang, sifat marah, diasingkan. Jadi itu yang jadi Tuhan banyak tu. Pasal mereka faham kalau kita isbat sifat, maknanya kita telah mentiga dan membanyakkan zat Tuhan. Maknanya dia faham kalau kita kata Tuhan tu ada banyak sifat, maknanya Tuhan tu ada banyak. Itu panggil ta'adud al-qudama. So yang inilah yang ulama-ulama kita bantah. Maknanya Tuhan kita bukan macam tu. Kan? Tuhan kita, zat dia yang Maha Esa, zat yang satu, sifat dia berbilang-bilang, sifat dia banyak. Dan berbilang-bilangnya sifat Allah, banyaknya sifat Allah tidak menunjukkan zat Allah juga banyak. Dia orang tak faham. Sebab apa punca mereka tak faham? Sebab mereka faham
mereka kiaskan Tuhan dengan makhluk. Dan antaranya yang mereka pegang adalah Tuhan itu diumpamakan seperti limpahan cahaya. Maknanya bagi mereka Tuhan ni macam kita kata benda yang spreading. Dia memancar, melimpah. Macam buka lampu kita buka lampu maksudnya cahaya tu limpah. Dipanggil dalam panggil salahnya dalam dalam istilah fizik kan, dia kata diffraction kan, diffraction. So macam contoh wifi kita semua ni kan dia spread dia tersebar kan, dia tersebar macam lampu cahaya. So macam kita guna gelombang dia internet kita wifi contohnya. So dia tersebar, memancar, spreading. Jadi mereka faham ini daripada konsep emanasi yang mereka pegang. So Tuhan bagi mereka diibaratkan seperti cahaya. Itu yang jadi masalah. Jadi kita kata kita tak faham macam tu. Kita katakan maksud Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu menerangi. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menerangi langit dan bumi. Dan Allah memberi petunjuk, dan Allah mencipta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nanti kita akan bincangkan makna nama Allah An-Nur. Kita akan bincangkan nanti insya-Allah. So, kita takkan bahaskan secara spesifik dekat sini, cuma kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan nur sini. Nur binurihi, bada binurihi kat sini. Kita gariskan kat sini bada binurihi. Ini point kita. So kita tak faham macam falasifah faham, maksudnya Tuhan itu macam cahaya. Kan? Itu yang jadi wahdatul wujud, wahdatul syuhud tu. Sebab mereka faham kita kata akal yang pertama, kemudian akal yang ke-10, so itu yang banyak kan, maksudnya dia permulaan mereka dalam isu ni, bila mereka salah faham tentang Tuhan, tentang sifat Tuhan, dan akhir sekali memberi kesan pada sudut pandang mereka. Dan dari sudut kita kata tafsiran mereka terhadap kosmos, kosmologi, dan juga kita kata istilah-istilah epistemologi yang lain lah. Baik, wa huwa allazi bada binurihi ma'a ihtijabihi bi'alimil ghaib. So kat sini kita kena balik pada nur kat sini, buka kitab tafsir. Allahu nurus samawati wal ard, kata Ibn Abbas, hadi ahli samawati wal ard. Dia yang bagi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Penduduk langit termasuklah apa? Semualah yang ada di langit yang kita nampak dan kita tak nampak. Sebab tu dia sebut sini ma'ahtijabihi bi'alimil ghaib. Ma'ahtijabihi bi'alimil ghaibi maknanya bersama dengan ihtijab, yakni tertutupnya pengetahuan kita ataupun tertutupnya pandangan kita daripada mengetahui tentang Tuhan, tentang zat Tuhan, tentang hakikat sifat Tuhan. Bi'alimil ghaibi. Di alam ghaib. Ini maksudnya bersama tertutupnya segala rahsia di alam ghaib. Segala rahsia di alam ghaib ni apa? Termasuklah tentang hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan maknanya sifat dan hakikat sifat dia, kaifiat sifat dan juga zat dia. Kita tak tahu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tutup pengetahuan kita, penglihatan kita daripada mengetahui tentang hal tersebut. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, kata Nabi SAW, kata Abu Musa, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat thumma dzakara wa qala hijabuhun nur. So hadisnya panjang, so kita ambil yang apa orang panggil, yang point yang kita nak sampaikan. Hadis dalam Sahih Muslim. Hadis dalam Sahih Muslim. So Nabi SAW kata, wa hijabuhu an-nur, wa hijabuhu an-nur, rawahu Muslim fi sahihihi min hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Begitulah juga dalam riwayat Ibnu Majah. Riwayat Ibnu Majah sama juga daripada Abi Musa al-Ash'ari. Inna Allah la yanamu, kata Nabi SAW, Inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama, yakhfadul qista wa yarfa'uhu hijabuhu nur. Ni point dia. So maknanya takrif yang disebutkan oleh Syekh Ridwani ni bertepatan dengan apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Bertepatan dengan apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Maknanya, apa maksud hijabuhun nur? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ada hijab. Apa maksud hijab? Apa maksud hijab? Bila kita sebut hijab, kita terus nampak apa? Hijab, kita nampak tudung kan? Hijab. Tapi bila kita mengaji agama kita ni, janganlah kita, itu sebab kita kata, yang menjadi penyebab kita terus dalam kegelapan, terus dalam kejahilan, terus dalam kekeliruan, bila kita tidak explore sesuatu yang di luar apa dia kebiasaan kita, ataupun di luar perkara yang sudah menjadi yang kita selesa. Maknanya kita tak mau nak upgrade ilmu kita. Jadi bila kita sebut hijab, dia pun faham hijab ni, dia tu nak buat tudung lah dia tu nak buat tudung hijab. Sebab tu Ana selalu tekankan dalam kuliah-kuliah. Sebab apa? Pengajian agama ni, kita jangan biarkan hatta walaupun orang awam kan, walaupun kita kata orang awam ni dia ada punya level dia semua, tapi kita jangan biarkan mereka terus selesa dengan keawaman mereka itu. Keawaman maknanya terus selesa dengan kita, okey, kita tak payah nak kita tak payah nak serius dalam belajar, okey cukuplah ustaz cakap gini-gini, tak. Sebab itu kita perlu didik masyarakat supaya mereka sentiasa dahagakan ilmu. Dan macam di setengah kita boleh tengok iklan-iklan di jalan kan, maksudnya pengajian tanpa had ataupun tanpa batasan dari sudut usia. Kan ada kan setengah-setengah universiti dia letakkan, orang panggil apa, dia ada istilah dia tu, dia ada pengajian, ada lupa dah pula, pengajian yang maknanya dia tak tetapkan batasan usia. So itu sebenarnya sunnah. UM ke universiti apa, dia orang ada buat kan, dia ada buat, maksudnya pengajian apa, dia lupa dah dia istilah dia tu. So dia buka kelas-kelas, dia buat dia structured program yang mereka tawarkan untuk orang awam. So sebenarnya banyak dah universiti yang buat macam tu, universiti yang buat macam tu sebenarnya bagus. Dan kita pun ada juga, kita di Yayasan Taklim pun ada menawarkan program yang sama. So dan itulah kita tahu apa yang cuba untuk diperjuangkan oleh kita punya founder, pengasas di Yayasan Taklim ni. Maknanya nak menjadikan ilmu tu sebagai budaya. Maknanya kita kata dahagakan ilmu. Maknanya kita ni sampai matilah kita kena menuntut ilmu. Maknanya masuk program-program yang telah ditawarkan
So kita kena challenge diri kita ni, kita kena cabar diri kita untuk menuntut ilmu, dan jangan bagi alasan tak sedialah ataupun takutlah, takut tak faham lah, takut tinggi sangat lah, takut macam-macam alasan, ataupun tak ada masa lah. Maknanya itu sebenarnya yang menyebabkan kita akan rugi. Akan rugi. Sebab itu bila sebut tentang istilah hijab kan, bila kita tanya orang awam yang levelnya mungkin level awam, hijab apa maksud hijab? Hijab maksudnya tudung lah. Tapi orang yang ada pengetahuan yang lebih, wa hijabuhun nur, maknanya dia faham. Hijab Allah, hijab Tuhan. Allah pun ada hijab, Allah pun ada tudung. Itu kita kata kena belajar sifat-sifat Allah, kena belajar akidah ahli sunnati wal jamaah tentang asma' was sifat. Jangan bagi alasan kita dah faham istilah satu tu, faham sampailah kita tua, itu je lah yang kita faham. Kan? Kalau sebut tahlil, dia faham tahlil ni majlis tahlil, ritual tahlil, yang buat tahlil yang amat-amat, itulah dia faham. Dia tak faham tahlil tu apa? Kalimah yang kita kata mengandungi makna, kalimah-kalimah yang terhimpun di dalamnya makna tauhid, kan? Dan dia tak pernah nak faham. Dia hanya cukup ada majlis tahlil, majlis tahlil. Dia faham itulah tahlil. Majlis zikir dia faham. Majlis zikir apa? Pergi majlis tahlil lah, baca Yasin malam Jumaat. Ritual. Sebab tu anda katakan agama kita hari ini menjadi ke belakang bila kita hanya faham agama base pada agama yang hanya berbentuk ritualistik dan bukan agama yang berbentuk ilmu pengetahuan. Maknanya dia hanya setakat selesa lah. Kita dah buat apa, kita nak ni setiap minggu kita berhimpun, kita buat baca tahlil, kita buat baca Yasin. Dia tak ada usaha untuk meningkatkan pengetahuan dia dengan menghadiri majlis-majlis ilmu ataupun paling kurang menyertai program-program structured, yang berstruktur, yang menawarkan ilmu-ilmu yang berbeza-beza, yang bidang-bidang yang pelbagai. Sebab itu kita kata hijabuhun nur. Apa maksud dia? Ini saja nak bagi semangat kan. Kita selitkan nak bagi semangat supaya kita terus belajar. Dan jangan kita rasa saya pencen daripada belajar. Jangan. So istilah pencen dalam belajar ni tak ada. So dia belajar sampai kita matilah, sampai kita masuk ke kubur. Masuk ke kubur kita, maknanya kita kena belajar, kena menuntut ilmu. Baik, wa hijabuhun nur maknanya hijab Allah. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Jadi hijabuhu an-nur, cahaya ataupun hijab Allah ini maknanya yang menghalang penglihatan, pengetahuan, panca indera seorang makhluk dengan Tuhan, ialah hijabnya. Wa hijabuhun nur, dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, hadis ini hadis yang sahih. Wa hijabuhun nur law kashafaha la ahraqat subuhat wajhihi kull shay. La ahraqat subuhat wajhihi kull shay'in adrakahu basaruhu. So Nabi kata kalau Allah buka hijab ini, kalau Allah sikap hijabnya, la ahraqat subuhat wajhihi kull shay'in adrakahu basaruhu. Nescaya akan membakarlah keagungan wajahnya segala sesuatu yang dapat dicapai oleh pandangan mata. Sejauh mata memandang, maknanya akan musnah kalau Allah buka hijab dia. So kalau Allah buka hijab. Sebab itu kalau kita tengok dalam athar para sahabat, antaranya Ibnu Umar, kemudian kalau kita nak faham dengan lebih detail, boleh rujuk dalam kitab-kitab akidah ahli sunnati wal jamaah.
Antaranya adalah kitab Ar-Raddu ala Al-Jahmiyah oleh Al-Imam Ad-Darimi, Naqdu ala Al-Bishri Marisi. Begitulah juga kitab-kitab akidah Ahli Sunnati wal Jamaah yang dikarang oleh ulama-ulama Ahli Sunnati wal Jamaah membahaskan tentang hijab Allah ini. Maknanya antara yang mereka bawakan adalah asar daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahawasanya hijab Allah itu ada lapisan, ada lapisan-lapisan lagi, dan dia kita kata dia adalah cahaya yang berlapis-lapis, yang maknanya kita tak tahu, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu bagaimana hakikat dia. Tetapi maknanya dia hijab inilah yang menghalang pengetahuan kita ataupun penglihatan kita, panca indera kita untuk melihat Tuhan. Yang dalam Quran Allah Ta'ala singkapkan hanya sebesar ini kan. Sebesar ni Allah buka hijab dia, kata Ibn Abbas sebesar ruas jari kelingking, ataupun macam ni, ataupun sebesar ni sahaja yang Allah buka sehingga menyebabkan Nabi Musa alaihi salam pingsan. Nah, maknanya apa? Allahu Akbar wa a'zam, subhanallah. Dan itulah kita kata kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita tak boleh nak capai dengan pandangan kita. Dan tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat dicapai dengan penglihatan-penglihatan ini. Maksudnya Allah Ta'ala kita takkan dapat lihat di dunia ini. Kita guna teropong, teleskop ke nak tengok, kita takkan capai. Hantarlah Hubble ke, apa lagi, James Webb ke, kan, orang duk apa, hantar. Kita takkan mampu untuk melihat Tuhan di dunia ini, takkan. Lan tarani, Allah SWT kata, takkan kamu wahai manusia takkan tengok aku, takkan dapat tengok aku. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah, kamu akan tengok Tuhan kamu pada hari kiamat. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu, dalam sebahagian riwayat kalian tidak akan, kata Nabi SAW, kalian tidak akan lihat Tuhan kamu, kalian tidak akan lihat Tuhan sehinggalah kalian mati. Maknanya kat dunia ni kita memang tak boleh tengok Tuhan. Tak boleh tengok Tuhan. Allah Ta'ala tak jadikan ketetapannya sama ada secara kauni qadari ataupun secara syar'i. Tidak ada kita kata Allah kita tak boleh tengok Tuhan. Zat Tuhan, kaifiat, sifatnya kita tak boleh. Apa benda yang paling jauh orang tengok hari ni? Bintang-bintang. Bintang-bintang. Ini kita akan tengok dalam tafsiran yang ke-7, yang ke-6 dan ke-7 nanti insya-Allah. Kan ada kaitan. So kalau benda yang paling jauh kita tengok, orang tengok hari ni bintang kan, macam-macam pembahagian. Maknanya apa dia kita kata apa dia dalam galaksi kita ni, maknanya bukan ada galaksi kita saja kan, maknanya ada kita panggil kita solar system kan. So ada lagi stars, bintang-bintang, gugusan-gugusan bintang. Kemudian ada dia punya dipanggil apa yang dapat dicapai dengan mata, sama ada mata kasar ataupun dengan alat-alat teknologi yang kita guna hari ini. Macam contoh ada dikategorikan Messiah object kan. Kemudian ada galactic center kan. Kalau star saja, bintang saja ada lebih pada 200 yang baru ditemui, sedangkan ada berjuta-juta bilion. Berjuta bilion. Kemudian yang baru yang setakat ni yang baru ditemui hanya tak sampai bawah daripada, maksudnya tak baru ratusan saja. Sedangkan banyak lagi. Kan? Jadi kita kata itu adalah keagungan makhluk Allah. Dan apa yang kita nampak di
kosmos, maknanya sampai apa kita kata benda-benda yang kosmik ini, tak kira lah apa 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 kita kata pecahan, saki-baki, letupan bintang contohnya kan, macam disebutkan sebagai apa dalam kategori Messiah objects kan, disebut dia apa dia astronaut bincangkan dalam kategori Messiah objects ni, maknanya contohnya macam saki-baki bintang yang pecah jutaan tahun yang dulu. Lepas tu saki-baki itu ada kan, contohnya macam orang yang ada yang kita boleh tengok daripada bumi ni, kita boleh tengok dengan apa dia dengan mata kasar, dan juga boleh tengok dengan alat macam apa dia nebula kan, bintang Orion, maknanya, dan pelbagai lagi lah. Baik, jadi itu semua kita kata situ je, sampai situ saja yang kita boleh explore kan, situ saja yang kita boleh explore. Tapi malangnya bukan orang Islam yang explore kan, orang kafir yang explore. Kemudian kita tak tahu, kita itulah sedih juga lah, kita orang Islam ni kita tak tahu apa yang kita explore. Akhirnya semua orang yang kafir, orang-orang yang kita kata tak beriman kepada Allah explore. Kita pasal apa? Pasal semua dah nak kiamat semua kena ke belakang. Kita biarkan orang barat sekarang ni kaji, kita ketinggalan belakang. Dah lah macam-macam masalah. Kita kata kena banyak benda yang kita kata kemunduran umat Islam disebabkan umat Islam itu sendiri. Itu belum lagi sebab sibuk dengan benda bid'ah, sibuk dengan benda syirik kan. Kemudian salah faham tentang konsep pengamalan agama. Itu pun banyak juga isu. Pengamalan agama tu macam mana? So agama tu just ritualistik. So akhir sekali kita ketinggalan, kita kemunduran. Sebab akhir sekali ialah semua tak boleh. Semua tak boleh. Maksudnya nak kaji pun tak boleh, ini pun tak boleh. Dengan ini, ni kafir punya, ni barat punya. Dan akhir sekali kita ketinggalan. Sebab itu, sedangkan kalau kita tengok balik nama-nama bintang yang ditemui, yang kalau kita tengok yang latest kan, bintang-bintang tu asalnya majoriti nama bintang-bintang yang ditemui melalui oleh ahli astronomi ataupun ahli falak, majoritinya datang daripada ahli astronomi Islam, ahli falak, orang Islam, astronomi Islam. Sebab itu nama-nama bintang tu asalnya dalam bahasa Arab yang ditemui, kemudian ditranslatekan ke dalam bahasa Latin ataupun bahasa Perancis dan bahasa Inggeris dan sebagainya, bahasa-bahasa yang ada. Sebab tu kalau kita tengok balik nama bintang-bintang tu, nama bintang-bintang yang ditemui kebanyakannya bahasa Arab. Root asal dia bahasa Arab, sebab orang Islam jumpa dulu. Islam jumpa. Kemudian orang barat mereka ambil dan mereka translate. Sebab tu kadang-kadang ada juga nama-nama bintang tu yang mereka translate salah. Translate salah sebab antaranya macam contoh bila mereka mereka translate satu nama bintang tu, dia ingat ba dengan ya, dia ingat dia tertukar ba dengan ya kan. Yadul Jauza jadi Yadul Jauza kalau tak salah kan. Yadul Jauza jadi Badul Jauza. Akhir sekali dia diterjemahkan jadi Betelgeuse, apa benda Betelgeuse ke apa. Ba, tukar ya dengan ba kan. Subhanallah. Baik, jadi itu kita nak bagi contoh lah, Maknanya kita dengan Tuhan terpisah maknanya dari sudut pengetahuan kita, dari sudut apa? Dari sudut kita tak boleh nampak lah, kita tak boleh capai dengan panca indera kita Tuhan. Hakikat dan juga zat dan juga hakikat akan sifat Tuhan di dunia ni kita tak boleh. Sebab apa? Sebab Tuhan ada hijab. Ada hijab, kita kata ada penutup dia. Maksudnya ada penghalang antara dia dengan kita untuk dia nampakkan atau untuk dia zahirkan. Sebab itu kita nak tengok Tuhan ni kat mana? Kat akhirat nanti. Dan kita nak tengok Tuhan di dalam syurga.
Yang Nabi kata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yati. Kalian akan melihat Tuhan kalian seperti mana kalian melihat bulan yang mengambang, bulan penuh. Yang kalian tidak akan bersusah-susah, kalian tak akan berasak-asak untuk melihatnya, maknanya tak akan ada halangan. La tudammuna fi ru'yati. Macam kalian tengok bulan, kadang-kadang kalian ada yang nampak, ada yang tak nampak. Dekat dunia ni beza kan. Maksudnya ada kadang-kadang kita nak tengok bulan, nak tengok ru'yah apa hilal, anak bulan. Kadang nampak sebab ada, kadang nampak, kadang tak nampak. Kalau nak nampak kena pergi dekat kawasan yang tinggi, kawasan yang tertentu. Kadang-kadang ada awan tertutup. Tapi Tuhan tak. Kita akan tengok nanti jelas. Sebab itu Nabi samakan dengan bukan Nabi samakan Tuhan dengan bulan, Nabi samakan cara kita lihat. Bulan yang mengambang, bulan yang penuh, yang tak ada awan apa semua, yang semua orang nampak. Di tempat masing-masing semua orang nampak. Maksudnya jelasnya kita akan tengok Tuhan nanti dengan mata kita. Sebab itu Nabi SAW sifatkan melihat Tuhan tu adalah satu kelazatan. Kelazatan yang paling tinggi. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Doa Nabi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelazatan melihat wajahmu. So lazat, lihat wajah Allah ni paling lazat sekali. Sebab tu kita nak minta kita ni mati, masuk syurga dan tengok, dapat kelazatan melihat wajah Allah. Baik. Wa hijabuhun nur, maksudnya bersama dengan hijab. Di sinilah kita kata daripada hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, datangnya takrifan ini. Maknanya dialah yang nyata dengan cahayanya, bersama hijab tertutup segala rahsia di alam ghaib. Hijabnya maknanya apa lagi yang Allah hijabkan daripada pandangan kita? Bukan Allah saja kan? Makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang agung seperti kita katakan makhluk di alam ghaib. Contohnya macam Arash, singgahsana Allah. Kita nampak ke sekarang? Tak nampak. Tak nampak. Pasal apa? Pasal Nun. Dia jauh lagi. Dia di langit, dia di atas langit yang ketujuh. Kita ni, yang kita baru ada nampak ni sekarang, yang kita duk hantar apa? James Webb, Hubble, segala apa? Kalau satelit tu lagilah satelit. Baru sampai orbit, ISS pun baru dekat surface bumi, dekat permukaan bumi, tak sampai, tak, kita kata tak lepas daripada orbit bumi pun. Kan yang orang duk hantar apa, satelit banyak-banyak tu, tak sampai pun lagi, kita kata tak sampai pun lagi, apa tu orang panggil, apa dia, melepasi kawasan apa dia, tak lepas daripada orbit bumi pun, hanya just pada permukaan surface. So yang hantar yang paling jauh pun adalah kita kata yang disebut James Webb, kemudian apa lagi, Hubble kan. Itu pun orang Islam ada yang tak percaya. Itu salah kan, konspirasi. Muncullah apa, flat earth kan. Tak ada, bumi ni rata, gaduh lah. Padahal orang kafir dah pergi, dan mereka dah hantar macam-macam. Dan kita duk bergaduh lagi, bumi rata ke bulat, bergaduh. Kemudian tak maju, teknologi ambil daripada mereka. Kemudian kita duduk dengan dalam kepompong kita, oh Dajjal dah nak keluar. Kemudian last sekali kita biarkan saja orang kafir menguasai urusan dunia atas alasan Dajjal dah nak keluar. So kita tak payah nak pergi sepo. Semua ni apa, kita dikawal, bla 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 bla. Last sekali duk main Facebook yang Yahudi buat juga. Last sekali dia punya maklumat pun ambil daripada Google juga. Dia tak tahu kan yang Google tu dah buat macam-macam, kita kata dah kaji macam-macam.
Dah hantar dia orang punya teknologi dan macam-macam, kemudian dia orang buat kajian-kajian tentang bintang, tentang bulan, tentang Mareh, planet Mareh apa semua, kita masih lagi ni semua konspirasi. Lah kita duk guna yang depa. Teknologi pun kita guna depa punya. Nampak tak betapa ruginya umat Islam kalau kita terus mundur dan terus kita duduk dalam kepompong yang menyebabkan kita takkan maju. Takkan maju. Kalau macam ni perangai orang Islam takkan maju. Dia duk sibuk tentang ni konspirasi ni gini, tapi last kali dia duduk bubble tu je. Apa usaha dia untuk apa? Untuk memajukan umat Islam, untuk memajukan. Ya, Nabi SAW bagi tahu simple je. Kalau kiamat nak berlaku esok, kamu ada apa? Anak biji benih di atas tangan kamu, tanam. Nabi suruh tanam. Tapi kita tengok hari ni orang Islam makin mundur, makin tak tahu. Kita kata susah. Kemudian bertelagah sesama sendiri dan tak ada apa kita kata. Yalah. Apa benda yang sampai tahap berlaku bencana, berlaku banjir beberapa kali, tapi tak nampak ada progres. Tak nampak ada kemajuan. Badan tu banyak macam badan ni, badan tu, tapi tak ada nampak kemajuan. Macam tu je. Sebab apa? Sebab kita ke belakang. Belakang. Itu kita kata, kita cakap ni orang kata kita kena jadi liberal lah. Apa tak, bukan. Tapi memang itu hakikat dia. Pasal apa? Pasal kita ni banyak kita salah faham tentang pengamalan agama yang menyebabkan kita akhir sekali kita jadi sekarang ni bila jenis yang ustaz yang suka duk takutkan orang dengan apa tanda-tanda kiamat kan. Ni dia semua benda dia nak ulah. Semua benda dia nak kaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Padahal dia sendiri jahil tentang tanda kiamat. Dia sendiri jahil. Dia tak tahu dia tu tanda kiamat. Termasuk tanda-tanda kiamat adalah bercakapnya orang-orang jahil. Ruwaibidah. Dia tak sedar. Dia duk asyik-asyik kata orang tu tanda kiamat. Ini tanda kiamat. Ini tanda kiamat. Dia sendiri tak sedar. Dia tu sendiri tanda kiamat. Dajjal nak keluar. Imam Mahdi nak keluar. Dia kadut. Dan ini sebenarnya banyaklah. Dia ada efek lah. Maknanya dari sudut kita tengok macam mana sebahagian orang Islam akhir sekali mereka tinggalkan. Maknanya mereka akhir sekali mereka berlepas tangan. Tak apa. Puak kita tak apa lah. Memang setiap tahun lah kita banjir ni. Jadi duduk je lah. Duduk macam tu. Berlaku banjir, asyik salahkan apa? Ini kerana perubahan cuaca iklim. Ini dulu waktu negeri yang tak sekepala dengan depa, azab Tuhan. Peringatan Tuhan. Tapi bila kena kat depa tak jadi peringatan Tuhan pula. Jadi main-main. Jadi kita kata last sekali sepatutnya dia sebagai orang yang diamanahkan untuk jadi pemimpin, dia bukan jawapan dia macam tu. Dia jawapan dia kena apa? Kan macam baru ni orang share balik kan. Bila berlaku banjir yang tak diduga kan. Jadi kita tak orang yang kita kena faham, jadi pemimpin ni janganlah dia punya jawapan tu sama macam orang awam. Sebab apa? Sebab tak sempat, sebab tak diduga. Sebab apa lambat hantar bantuan ni? Sebab tak diduga. Itu tak boleh diterima. Saya minta maaf sebab saya tak dapat jangka. Kita pun tak boleh nak hantar makanan, bantuan sebab jalan raya terputus. Ini antara keluar dari jawapan pemimpin macam ni memang teruk lah. Teruk. Baik tak payah jadi pemimpin macam tu kan. Allah musta'an. Kan? Sama saja dengan orang
Ya, apa guna dia ada jawatan, dia ada tanggup, dia ada, kita kata ada apa guna gaji puluh-puluh ribu kan, kalau orang awam nampak tu. Sedangkan jawapan dia level sama macam itu kita kata bila idza suwida al-amr ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Bila apa dia suwida maknanya fuwida, bila diserahkan sesuatu urusan kepimpinan antaranya kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah sa'ah, tunggulah kiamat. Dia tak sedar dia sendiri adalah apa, orang yang tak layak jadi pemimpin, nak jadi pemimpin, kroni lagi, rasuah lagi, kemudian apa, lobby sana lobby sini, pasal ada kabel jadi pemimpin, pasal naik atas lantikan politik semata-mata, itu jadi tak berfungsi. Tak berfungsi. Kan? Isu apa, kadang-kadang kita terkejut jugalah. Ini keluar daripada orang yang sepatutnya dia punya kedudukan tu menyebabkan dia boleh pandang lebih jauh lah. Tapi dia punya pandangan tu macam sama macam level orang biasa. Jadi buat apa jadi pemimpin? Kan? Macam baru ni bila dia sebut apa, satu menteri ni dia sebut tentang apa, isu air kan, isu air berkurang. So, dia sebut apa tentang sebuah negeri ni dapat atasi masalah air ni dengan dia orang ambil banyak sumber air daripada tanah, sumber daripada bumi. So, air bawah tanah lah. So, sebab tu satu negeri ni, anda tak mahu sebut negeri ni kan, sensitif kan, orang kata negeri yang hebat semua. Tapi ialah dia boleh bagi satu solusi. Dia kata air yang ada di bawah tanah ni, yang ni antara yang kita kena gunakan lah. Maknanya kalau kita tengok di negeri ni memang kerap berlaku banjir. Dah memang kita tahu kebiasaan ni, memang kita tahu banjir akan berlaku. Tetapi apa peranan sebuah kerajaan kan, kalau kata kerajaan Islam ni gini-gini bla bla, duk bangga saja dengan title Islam, tapi tak ada pun kita kata practically tu tak tunjukkan mereka praktikkan Islam tu. Sebab kalau kita tengok balik, dia cakap okey, penyelesaiannya kita gali, ambil air daripada sumber tanah. Sedangkan bila kita terlampau banyak ambil air daripada bawah tanah ni, inilah yang menyebabkan tanah akan berlaku mendapat. Kita bukan pakar kan, tapi kita baca lah juga yang berlaku kat Jakarta, banjir dekat Jakarta. Sebab apa Indonesia dia nak pindahkan capital city dia, ibu negara dia daripada Jakarta tu, dia nak buat dekat kawasan Kalimantan. Dia pun nak panggil Nusantara kan. Sebab apa? Sebab dia orang dah buat kajian. So pakar-pakar dia dah buat kajian, memang Jakarta tu akan mengalami banjir yang tanah tu akan mendak. Sebab apa? Punca dia kerana pengambilan air bawah tanah tu tidak dikawal. Tidak dikawal. Dan terlampau banyak sangat orang gali, orang boring buat air, orang apa kampung apa semua, terlampau banyak sangat ambil air daripada tanah. Tak dikawal, maksudnya itu yang menyebabkan tanah mendak. Dan sama benda yang sama berlaku pada sebuah negeri tu. Di kat terang negeri timur pantai timur selalu banjir. Ini antara punca dia, sebab banyak dah, maksudnya dah lama kan. Isu air tak settle, kerajaan tak settle isu air. Dan akhir sekali dia berbagi rakyat supaya korek air bawah tanah. Dan akhir sekali tanah mendak, dan makin tempat yang tak pernah banjir akan banjir. Dan kemudian nak salahkan Tuhan. Kemudian nak salahkan apa? Alam. Tak, kita sendiri yang tak fikir. Ni anda kata puncanya adalah kerana kita tak faham kerangka macam mana mengamalkan agama, dan agama itu hanya ritualistik. Setiap bulan buat apa? Buat
majlis tu, majlis ni, inilah agama. Sambut Maulid setiap tahun. Buat apa? Buat apa hiburan. Hiburan versi Islamik, duk menyanyi kita hebat, kita hebat, kita hebat Islam. Tapi praktikal ke laut. Praktikal ke laut. Bukan kita nak kata kita kena tiru di barat ataupun di Jepun. Tapi kat Jepun dia orang paling kurang, dia orang punya, maknanya adalah kita nampak kajian apa semua, tapi kat negara kita ni anda tak tahulah, mungkin ada, tapi kita sedih lah kita tengok dah bertahun-tahun kan. Lepas tu yang kena orang-orang masyarakat kita juga. So ini kita kata ini peranan siapa ni? Peranan kita semualah. Maknanya apa? Kerana sudut pandang kita terhadap ilmu tu, sebab pasal kita banyaklah kita ketinggalan. Teknologi pun ketinggalan juga. Dan ada benda yang kita tak boleh ambil semua. Kita kena lihat, kita kena tengok apa yang bersesuaian dengan kita punya agama, budaya kita dan sebagainya. Itu tak nafikan. Tapi ini benda yang memberi kita kata manfaat dunia dan akhirat. So takkan benda ni kita kata asyik nak bagi alasan hujan lebat. Asyik nak bagi alasan. Tak, kamu sebagai seorang yang ada jawatan pemimpin, ada aset dan sebagainya, ada peruntukan juta-juta, mana pergi peruntukan? Itu yang kita kata, mana peruntukan. Last sekali kita kata peruntukan tu rupanya masuk kat poket orang ni, maksud ni dia berlega pada orang yang tertentu, dan akhir sekali kita kata itulah yang menyebabkan korupsi yang berlaku di kalangan pemimpin, di kalangan penjawat awam dan sebagainya, di kalangan orang-orang yang diamanahkan ini, itu yang menyebabkan, menatijahkan kemudaratan pada negara. Dan kita tengok hari ini caca merupa jugalah, duk sibuk, duk kalut dengan politik, dan Allah musta'an. Sebab itu paling kurang kita kata kita berpegang dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan, Quran dan Sunnah, insya-Allah itu. Kita teruskan tugas kita, tanggungjawab kita, menyebarkan ilmu. Baik, itu berkenaan dengan apa yang kita boleh sebutlah, maknanya macam mana boleh lari sampai itu. Tapi ada kita kata ada kaitan sebab kita sebut tentang isu berkenaan dengan apa yang kita jelaskan tadi. Baik, balik pada perbahasan kita. So ini tak masuk lagi yang ke 6 So yang ke-5 masih lagi yang ke. Baik, kita masuk yang ke-6. Sebelum tu kita tengok balik yang takrif tadi, wa badat athar zuhurihi li makhluqatihi fi alimi syahadah. Dan tampak kesan-kesan penzahirannya terhadap makhluknya di alam yang nyata. Apa maksud kesan-kesannya? Athar zuhurihi, kesan-kesan penzahirannya, maknanya kesan-kesan ciptaan Tuhan. Kesan-kesan ciptaan Tuhan. Dapat yang tu yang kita dapat tengok. Yang tu yang Allah Ta'ala suruh kita kaji. Allah Ta'ala suruh kita buat kajian. Allah Ta'ala suruh kita perhatikan. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Wa ila al-jibali kayfa sutihat. So Allah Ta'ala suruh tengok. Allah Ta'ala suruh kaji, bukan tengok saja. Tu kita kata orang yang kafir pula yang buat kajian. Tengok kajian ni pun dahsyat. Kita hari ni apa dia? Nyanyi, berhibur, hedonism. Hak tu serah kat orang kita. Yang tu yang apa? Kita hari ni, hakikat masyarakat kita hari ni. Kalau beragama pun hanya tu adalah ritualistik. Hanya ritualistik. Jadi kita tak maulah
Sebab tu kita tengok balik, ini antara usaha yang sangat baiklah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita hari ini, di kalangan ahli akademik dan sebagainya. Mereka cuba untuk islamisasikan ilmu-ilmu barat, islamisasikan ilmu pengetahuan. Itu penting. Sebab tu kalau kita tengok balik apa contoh macam gagasan mengislamkan ilmu pengetahuan ni sebenarnya bagus. Dia bukan semata-mata idealistik, dia bukan semata-mata benda yang kita kata tak boleh dilaksanakan, tapi sebenarnya dia memang inilah sebenarnya seruan. Kalau kita tengok inilah roh agama kita sebenarnya. Kalau kita buka ulama-ulama ahli sunnah, contoh macam Imam Ibn Kathir, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim, inilah yang mereka seru dalam tulisan-tulisan mereka, dalam perbahasan. Bahkan bukan setakat itu, ulama-ulama kita yang terawal, kalangan salafus salih, para sahabat, kalangan kita kata di zaman kegemilangan Islam, cuba tengok. Tapi kita terpaksa menghadapi masalah atau penghalang yang paling utama adalah benda-benda yang asing, benda-benda yang tak sepatutnya. Penyelewengan dalam agama, kesyirikan, bid'ah dalam agama, inilah yang menyebabkan kita mundur. Dan sebab itulah orang barat, mereka bila mereka nak jajah sebuah negara Islam tu, mereka nak teruskan penjajahan, mereka akan tinggalkan benda-benda syirik dan bid'ah. Mereka akan dorongkan lagi. Mereka akan, kita kata akan bantu dan support lagi benda-benda macam tu, sebab nak merosakkan agama tu daripada dalam. Sebab tu sehingga menyebabkan orang Islam tak dapat berfikir dengan rasional, dan mereka akan dimandulkan akal mereka dengan benda-benda yang khurafat dan semuanya. Itulah bila tengok sebab apa umat Islam tak maju-maju, sebab inilah khurafat apa semua. Allahul musta'an. Baik. Jadi penzahiran, kesan-kesan penzahirannya terhadap makhluknya di alam nyata apa? Ini yang kita tengok semua ni. Sampai mana yang kita boleh tengok? Sampai yang orang hantar Hubble James Webb punya tu. Maknanya yang kita nampak sampai ke langit langit dunia. Kita nampak benda-benda tu, semua tu kosmik, benda-benda kosmik ni. Tak kira lah komet ke apa benda ke, Cyrus ke, Canopus ke, Rigil Centaurus ke, Arcturus ke, Vega ke, Capella ke, apa benda yang nama-nama bintang tu. Kemudian dengan dia punya gugusan-gugusan bintang buruj, itu adalah kesan-kesan penzahiran, yakni kekuasaan Allah, keagungan Allah, ketinggian Allah terhadap makhluknya di alam nyata. Yang tu kita boleh kaji. Sebab tu ada bidang macam-macam, astrofizik, astroplanet, dan ada lagi macam-macam dari situ. Orang kafir ni nak bagi tahu depa punya akal yang Allah Taala bagi kat depa tu, subhanallah, itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala dia maha sempurna, dan dia mencipta dengan ciptaan yang terbaik. Ada sampai sekarang masih lagi kita tengok balik, dia ada satu nak bagi tahu macam mana Allah Taala bagi manusia ni akal, boleh berfikir, sehingga ada yang mereka berfikir untuk menggunakan akal tu dengan cara yang untuk menentang Tuhan, dengan cara yang untuk kita kata untuk melakukan kerosakan, untuk berpaling daripada ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah, untuk paling daripada agama. Tapi kita tengok itu sebenarnya yang perlu ada pada orang Islam. Orang Islam sebenarnya kena ke depan, kan? Yang kena kaji dan kena islamisasikan kajian-kajian tu. Orang kafir sekarang, dia ada satu orang panggil dipanggil sonification dah, dia ada satu. Tapi kat sini anda betul impress kat sini. Sonification ni dia
Macam kita bukan nak impress apa, tapi nak tengok macam mana Allah Ta'ala boleh bagi kebijaksanaan, tapi kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi kesucian hati, kesucian jiwa kan. Yang ni orang yang bukan Islam ni, mereka ada kebijaksanaan, tapi Allah tak bagi mereka kesucian hati atau kesucian jiwa. Maknanya dari sudut Islam mereka tunduk dan patuhnya mereka kepada Allah. Macam yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah sebut apa, utu zakaan wa utu zakaan wala yu'tu zakaan. Mereka diberikan kebijaksanaan, intelijen, tetapi mereka tidak diberikan apa? Kesucian, ketundukan hati kepada perintah Allah, tunduk kepada Tuhan yang satu, yang Esa. Mereka tak diberikan penyucian jiwa, tak diberikan Islam, tak diberikan hidayah, kecuali yang Allah Ta'ala nak bagilah. Contoh macam yang anda sebut tu sonification ni, anda tak terbayang macam mana dia orang boleh ambil data-data daripada space, yang angkasa, yang macam-macam satelit yang dia orang hantar tu, alat-alat device yang mereka hantarkan kat angkasa tu. So dia orang ambil tu, dia orang ada record bunyi-bunyi dekat space. So, dengar jugalah bunyi-bunyi ni kan, pelik-pelik lah bunyi ni kan. Tapi dia orang buat ada satu cabang ilmu ni, sonification ni. Dia orang buat apa? Dia orang baca data daripada bunyi-bunyi tu, kemudian tahu dia buat, ada sebahagiannya dia buat macam-macam lah tujuan, dan ada yang mereka buat muzik pula. Nak bagi tahu apa? Sampai tahap tu dia orang boleh fikir kan. Daripada bunyi-bunyi tu dia orang buat muzik. Kita tak bincang lah tentang muzik tu apa dibenarkan tetap kan. Dalam agama kita tak boleh lah. Tapi bagi mereka sampai tahap tu. Sepatutnya kita lah yang kena hadapan. Maksudnya benda tu yang maksudnya anak-anak kita yang kecil ni lah yang kita kena didik mereka dengan agama yang benar. Agama yang benar maknanya Al-Quran dan Sunnah, fahaman salafus salih, supaya mereka lah yang akan islamisasikan kemajuan ilmu-ilmu yang barat dah ambil, yang sebenarnya mereka ambil dari orang Islam juga. Ketika kegemilangan tamadun Islam di Andalus misalnya, mereka ambil, mereka curi kita punya teknologi, dan kemudian mereka dakwah, mereka buat. Kemudian anak-anak kita ni pun yang kalau yang kita yang jahil ni, kita kata ni daripada dewang semata-mata, yang kita tak buat kajian. Dan kita kena patah balik. Maknanya kita kena ajar didik anak kita ni Al-Quran dan Sunnah, dan macam mana nak islamisasikan. Itu sebenarnya bagi semangat. Bukannya apa? Kita takut nak kiamat. Buat apa orang duduk kat rumah? Nak kiamat buat apa? Pergi masuk hutan, duduk seorang-seorang, buat perkampungan kat hutan, biar apa semua. Itu bukan cara Islam. Itu yang kita kata tengok geng-geng yang sebahagian dulu kan, yang berlaku dekat Batang Kali tu kan. Macam tu. Lepas tu kalut nak lawan Dajjal kan. Beli apa? Beli pedang lah apa benda. Kan? Tengok dengan cara macam tu, kemunduran yang berlaku macam tu, akhir sekali tak percaya khurafat tu, kita lawan dengan pedang je, lawan dengan kerih. Akhir sekali orang main bom habis. Kita tak pernah nak kaji tentang bom, tak pernah kaji nak buat senjata-senjata yang canggih. Duduk percaya dengan khurafat. Kerih boleh terbang, apa semua. Orang kafir tengok dia tepuk tangan gelak. Bagus. Bagi mereka percaya khurafat ni bagus. Mereka akan terus mundur. Allah musta'an. Baik. Jadi kesan-kesan penzahirannya terhadap makhluknya di alam nyata semua yang kita nampak. Dan ni kita boleh kaji. Boleh kaji. Yang kita nampak dengan pandangan mata kasar kita ataupun dengan alat-alat yang kita gunakan. Termasuklah benda-benda yang kecil. Makhluk-makhluk yang kecil, virus, apa semua, DNA, apa benda dah, segala macam yang kecil-kecil. Atom, sampai kuantum apa benda, alam kuantum apa, buatlah kajian. Itu maksudnya kita kena didik anak-anak kita orang Islam ni lah yang kena ke hadapan. Bukan kita tinggal, kita bagi alasan ni dah nak kiamat ni, berlaku huru hara, malhamah kubra lah. Ngarut betul kan?
Perang berlaku antara Rusia dengan Ukraine. Kemudian kau pergi kata inilah malhamah kubra. Apa kejadah? Nampak sangat tak? Jahil lah, nampak sangat jahil. Kan? Oh, perang akhir zaman. Tak payah. Ini benda-benda ni lah yang menyebabkan kita akhir sekali kita ke belakang dan orang-orang kafir mereka ke depan dan kita ketinggalan. Cuba kita tanya diri kita. Peranti yang kita guna ni ada ke orang Islam buat? Peranti yang kita buat. Peranti yang engkau gunakan untuk cari berita-berita konspirasi yang kau percaya tu, siapa? Media-media yang kau guna siapa? Orang Islam ke? Lepas tu kau percaya benda tu, ni orang kafir dah kuasai kita, Dajjal kan kuasa. Benar ke saya kita? Allah musta'an. Baik. Dia bahayalah, maknanya boleh buat satu tajuk khusus lah. Maksud kesan-kesan. Kesan-kesan maksud salah faham terhadap agama. Banyaklah maksudnya, banyak benda salah faham. Tentang konsep tawakal. Kan? Banyak lagi lah yang kita sebut. Baik, yang ke berapa? Kita dah habis waktu. Yang ke-6. Yang ke-5, yang ke-6. Yang ke-6 kita akan masuk berkenaan dengan 6 dengan ke-7 ni, insyaAllah kita akan tengok. Dia akan ada kaitan jugalah sama yang kita bincangkan sebelum ni dengan apa yang kita bincangkan hari ni. Maknanya dia hanya tafsil, perincian sedikit tentang apa yang kita bincang ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas akan datang kalau ada soalan berkait dengan topik kita. Baik, macam mana nak bezakan zat Tuhan dan sifat Tuhan? Baik, zat ni, apa zat ni? Makna zat ni kita kata diri Tuhan. Diri Tuhan. Maksudnya Allah kata dalam Quran, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan dia memberikan peringatan kepada kalian akan dirinya. Diri Tuhan. Zat tu diri Tuhan. Dan sifat Tuhan pula adalah apa yang menjelaskan tentang zat-zat Tuhan. Yang maknanya menjelaskan zat Tuhan. Menjelaskan juga perbuatan Tuhan, sifat. Sifat macam sifat. Kita kata apa dia zat, sesuatu yang maknanya zat Tuhan ni dia tak, kita kata dia ulama bahaskan tentang beza zat, sifat dengan zat ni. Maknanya zat Tuhan ni dia tak berubah kan, dia maksudnya zat dia zat yang satu itu yang tetap dengan Tuhan. Sebab itu sifat pula dia ada pula sifat zatiah, ada sifat fi'liyah. Jadi nak faham mudah dia, zat ni Tuhan itu sendirilah Tuhan. Sifat Tuhan adalah apa yang Allah sifatkan tentang diri dia, tentang zat dia ataupun tentang perbuatan dia. Dia memberi rezeki, dia menghidupkan, mematikan, dia menerangi seluruh alam. Dia itu sifat-sifat fi'liyah. Dia memberi, dia mengampunkan dosa hamba-hamba dia. Dia mengangkat hamba-hambanya yang dia kehendaki, dia memuliakan hamba-hambanya yang dia kehendaki, dan dia menghinakan hamba-hamba dia yang dia kehendaki. So sifat ni dia akan dikaitkan dengan sifat fi'liyah ni, akan banyak dikaitkan dengan kehendak Tuhan. So kehendak Tuhan tu sifat Tuhan. Kan? So kehendak Tuhan berkait dengan kekuasaan Tuhan. So kita kata qudratullah, kekuasaan Tuhan tu dia berkait zat Tuhan. Qudrat Allah, kekuasaan Allah, ilmu Allah yang dia tak, kita kata dia tak akan terpisah dengan Tuhan. Akan terpisah dengan Tuhan. Itulah maknanya itu cara nak bezalah zat dengan sifat. Sebab tapi kaedah dia, apa yang kita tak tahu tentang zat, macam tu juga kita tak tahu tentang sifat. Sebab tu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, al-qawlu fi sifat ka qawli fi zat. Al-qawlu fi ba'di sifat ka qawli fi ba'dihi. Ataupun al-qawlu fi sifat kal qawli fi zat.
perkataan kita tentang sifat Tuhan sama macam perkataan kita tentang zat Tuhan. Maknanya, kalau kita tak tahu tentang kaifiat Tuhan, kaifiat sifat Tuhan tu dia contohnya kita sebut tentang sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah antaranya sifat Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. So tu sifat nuzul, sifat turun Tuhan. Kaifiat dia, hakikat dia kita tak tahu. Kaifiat macam mana Tuhan turun, bagaimana Tuhan turun, kita tak tahu. Sebab kita tak tahu? Sebab zat Tuhan pun kita tak tahu. Sebab zat Tuhan pun kita tak tahu. Tuhan tu macam mana, kita pun tak tahu zat Tuhan tu macam mana. Sebab kita dah bincang tadi, wahijabuhun nur. Maksudnya kita ada hijab dengan Tuhan. Kita tak boleh tengok Tuhan kat dunia ni. Kita tak tahu dia punya kaifiat dia, macam mana sifat dia, macam mana zat dia, kita tak tahu. Kita tak boleh nak sifatkan, kita tak boleh nak gambarkan melainkan apa yang disifatkan oleh Tuhan. Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, tak ada soalan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang kita sampaikan, menjadikan ilmu yang kita pelajari ini dapat kita manfaatkan dan dapat menjadi hujah yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, dan bukan sebagai pendakwa kita di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.